saya kira tidak habis dekat isu pendidikan saja, Doktor. Dia kita kata isu COVID ni pun kita kalau kita nak sembang, Doktor, memang daripada tahun lepas sampai tahun ni saya kira apa langkah yang diambil oleh kerajaan ni seolah-olah tidak memberikan kesan. Kerana kita melihat kepada semalam negara mencatatkan jumlah kematian yang paling tinggi dalam rekod 21 kematian. Dan hari ini 18 kematian ditetapkan dengan angka 4,000 yang disahkan positif. Jadi Doktor, kita melihat kepada kerajaan Perikatan Nasional ini yang kelang kabut, serba kelang kabut dan segala-galanya last minute. Nak buat pengumuman last minute, itu last minute, ini last minute, ubah sana, ubah sini, flip-flop. Jadi Doktor, kalau dalam keadaan sebegini teruk, apakah yang Doktor nampak kerajaan Perikatan Nasional ni dia boleh tak mentadbir negara kita ini dengan lebih baik, dengan sekurang-kurangnya tahun 2021 ini lebih baik daripada tahun 2020? Macam mana, Doktor? Masalah besar saya fikir ya berasal atau berpunca daripada mereka memang tidak pernah bersedia ataupun bersiap untuk jadi kerajaan. Ya, oleh kerana dia merampas. Ya. Berbeza dengan Pakatan Harapan yang menang pilihan raya melalui ataupun dengan penawaran manifesto mereka. Jadi mereka ada dasar, mereka ada fokus dan mereka ada target yang tidak dicapai dalam masa 5 tahun itu. Cuma dalam kes itu, maksudnya dalam kes kita belum sampai masa itu kita sudah dirampas, sudah dijatuhkan, kan itu satu perkara lah. Jadi kita ada satu kerajaan atau pentadbiran yang cacah berbah sebenarnya, ya. Dan sebahagian daripada ataupun yang berada di hadapan dalam pentadbiran sekarang ialah orang kita dulu. Kan? Ya. Tapi dia malu, dia sudah tentu malu lah nak bawa ataupun nak menggunakan manifesto yang dia sendiri jaja dulu kan. Jadi itu masalah. Jadi ini membawa kepada timbulnya soal inkompeten, ya. Maknanya ketidakmampuan untuk mentadbir. Dan ini kelihatan dalam kes Kementerian Kesihatan kan. Satu ketika peringkat permulaan menteri bukan main lagi bercakap itulah minum air panas, lepas tu kena belasah, kena bantai, hilang, tak tahu di mana sekarang kan. Yang ke depan hari-hari ialah itu pengarah, ya. Memang betul kita tidak menafikan peranan civil servant, kaki tangan awam dalam soal pentadbiran rutin, itu tak menafikan, tetapi kita jangan lupa bahawa dalam sistem kita itu kerajaan ini memimpin, maksudnya memberikan dasar, memberikan keyakinan dan sebagainya. Dan masalah tepuk atap ini sebenarnya lebih serius daripada apa yang kita bincangkan ataupun menjadi lawak di kedai-kedai kopi. Apabila kerajaan ini tidak ada ataupun diragui keabsahan dan legitimasinya, keyakinan pejabat awam kepada dia pun bermasalah. Itu belum lagi disebut soal dia sudah mula menekan, sudah mula campur tangan, ya, dengan pentadbiran rutin, ya. Kemudian tiba-tiba, ya, dan sebenarnya ini memang tidak mengejutkan kalau kita faham apa yang berlaku. Contoh pembatalan HSR daripada Singapura ke Kuala Lumpur. Isunya isu masalah dia nak bagi runding terus pada kawan-kawan dia. Bila itu tak boleh dibuat, dia batalkan. Walaupun pembatalan itu menyebabkan kerajaan ataupun negara itu terpaksa membayar ganti rugi kepada Singapura. Ya. Dan kita tahu perkara ini walaupun dibatalkan ditanggung satu masa nanti kita akan buat juga macam juga double track yang dibatalkan di zaman Pak Lah dulu. Bila buat balik, kos sudah naik. Dan kita tidak ada pilihan untuk daripada segi untuk kalau kita nak mengharapkan lebuh raya dia tak akan selesai, akan punya sejam saja. Ya, dan kita perlukan dan trendnya ialah kita hendakkan pengangkutan yang mesra alam, ya, yang cepat, walaupun peringkat awalnya mahal, tetapi segi jangka panjang dia akan memberikan banyak kelebihan kepada kita. Tetapi kerajaan yang mengutamakan tembolok dia ini, dia tak peduli, dia tak dapat dia batalkan. Dan saya nak kongsi satu cerita lah, mungkin ceritanya agak ekstrim dan mungkin ada yang tak percaya lah. Jadi di satu negeri itu ada satu exco baru lah, exco jaga pendidikan. Jadi seorang wartawan tanya apa program dan dasar portfolio pendidikan.
Dia kata, tanyalah skop pendidikan. Bukan YB ke skop pendidikan? Jadi dia tidak tahu, dia tidak sedar, dia pegang skop di portfolio pendidikan. Jadi kalau ini gambaran dia, ini yang berlaku. Kita boleh bayangkan bagaimana dia berurusan dengan pengarah pendidikan sebagai contoh. Bagaimana dia berurusan dengan PPD. Ya. Dan orang yang sama ini, dia sentiasa duduk di kawasan dia saja. Sedangkan dia exco negeri. Tapi dia duduk pusing-pusing di kawasan DUN dia saja. Mungkin dia takut akan kalah dalam pilihan akan datang. Jadi dia sudah tidak nampak, sudah tak boleh memisahkan dia sebagai anggota kabinet negeri dengan adun kawasan. Ataupun dia tidak boleh bagi masa. Jadi ini antara kekacauan dan juga kekeliruan yang berlaku. Dan kita sudah sebutkan tadi lah soal size ataupun size XXL kabinet kita yang sebenarnya terlalu besar, dan sebenarnya yang kabinet lama pun sudah di-label sebagai besar, ini lagi besar. Ya. Dan dia barangkali lupa bahawa kita Malaysia adalah merupakan antara negara dalam dunia yang civil service cukup besar. Maknanya dia tak perlu sebenarnya, kalau dari segi keperluan, tidak perlu dia melantik sebegitu ramai menteri dan timbalan menteri sebenarnya. Tetapi oleh kerana dia takut, jadi sekarang ni dia sudah tidak ada fokus pada pentadbiran. Dia fokus macam mana nak kekal sebagai kerajaan itu saja. Ini yang problem. Jadi, Doktor, dalam kata lain, kita boleh mengatakan bahawa kerajaan yang ada sekarang ini seolah-olah ingin menyelamatkan diri mereka sendiri tanpa memikirkan kepada nasib rakyat di bawah sana. Ya betul, itu yang berlaku. Sebab itu kalau kita perhatikan dengan tiba-tiba suasana ataupun iklim lama tu dah macam balik-balik. Jadi hari ini sebagai contoh apabila buku ataupun makin banyak pendedahan dibuat dalam buku bekas pegawai negara itu, ada satu kesatuan kaki tangan awam buat report polis juga dah. Jadi ini nak membodek, nak mengampu ke apa ni? Ini kadang-kadang tiba-tiba budaya yang lama tu timbul balik. Kan? Ya. Jadi ini satu perkara yang saya risau, dia akan mengembalikan Malaysia ke zaman gelap dulu, zaman sebelum Pakatan Harapan. Ya. Baik, terima kasih Doktor. Jadi kita dapat simpulkan di sini bahawasanya kerajaan yang wujud pada ketika ini adalah kerajaan yang berada dalam ketakutan. Dia takut kehilangan under siege lah. Terkepung. Dipegang dulu. Okey, baik, Doktor. Terima kasih, Doktor. Jadi Ustaz Ridwan, jadi pada ketika Pakatan Harapan memegang tampuk pemerintahan negara, jadi gagasan rahmatan lil alamin